Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حج النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كافة علماء المسلمين العاملين وخصوصا على هذا المسلم قل لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita Mukhtasar Abi Jamrah, iaitu rangkasan syarah kepada rangkasan Sahih Bukhari. Tak silap dulu kita berhenti, kita baca tentang Isra' Mi'raj, betul sebelum Covid dan kita ada langkaukan satu hadis ke dua hadis? Satu, dua. Sebelum Isra' Mi'raj muka surat 298. Betul Kita dulukan Isra' Mi'raj dan kita patah balik pada hadis yang ke-158. Tajuknya hubungan kasih sayang dengan ibu yang kafir. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Musannif rahimahullah, mudah-mudahan manfaat oleh kita ilmunya dalam dua negara. Hadis yang ke-158, hubungan kasih sayang dengan ibu yang kafir. Maksudnya, walaupun anak Islam, ibu kafir, tetap kena layan ibu, berbuat baik seperti walaupun dia kafir seperti ibu. An Asma ibnati Abi Bakr qalat, daripada Asma binti Abi Bakar. Asma anak ibu Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Qalat, berkata, qadimat alayya ummi, telah datang kepadaku emak aku, kata Asma. Wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy, sedangkan dia seorang yang musyrik fi ahdi Quraisy, pada zaman Quraisy. Idh ahadu Rasulullah, ketika mereka membuat perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muddatihim ma'a abiha, dan juga tempoh mereka bersama dengan bapanya. Jadi dia datang bersama bapanya kepada Asma. Asma kata emaknya masih kafir, jumpa dengan dia. Fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kata Aisyah, katanya ini Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna ummi, sesungguhnya emak aku, qadimat alayya, datang kepadaku, wahya raghibatun, apa asiluha, dia tu cenderung ingin, dalam tafsirannya ingin kepada Islam. Apa asiluha, maka boleh tak aku berbuat baik pada dia, menyambungkan silaturahim, berbuat baik pada dia. Qala, maka jawab Nabi, na'am, ya, siliha, buatlah hubungan baik dengan dia, buatlah kebaikan pada dia. Jadi ini hadis menceritakan tentang walaupun mak, hubungan anak yang Islam, maknya yang musyrik, maka tetap dilayan secara baik. Apatah lagi kalau ada nampak cara dengan kita berbuat baik itu, dia akan cenderung masuk Islam. Jadi buat akhlak yang baik, contoh yang baik, maka insyaAllah keluarga atau mak bapaknya akan masuk Islam. Macam cerita apa, adik beliau siapa lagi, Farid Rawi, keluarganya masuk Islam apabila kita menunjukkan akhlak yang baik. Jadi kita memang sentiasa bagi tahu orang saudara Islam kita yang baru masuk Islam, teruskan berbuat baik pada ibu bapa, bahkan bertambah baik. Jadi sebelum Islam mungkin kita tahu tentang adab ibu bapa, menghormati ibu bapa, mengasihi, ihsan. Tapi setelah Islam, maka dia tahu, dia amalkan. Bila amalkan itu, ini boleh membuka pintu hidayah daripada ibu dan bapa atau adik-beradik untuk memeluk Islam. Ini hadis, ini boleh dipaham, tak perlu kita urai panjang. Hadis yang ke-159. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Allah murka, kita derhaka, maksiat, murka pada kita. Tetapi keampunan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan mendahului, mengatasi kemurkaan. Dia murka, tapi dibandingkan kasih sayang Allah lebih baik. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qadallahu azza wa jalla al-khalqa, manakala Allah telah memutuskan menciptakan makhluknya, Allah telah mencipta makhluknya, kataba fi kitabihi, lalu ditulis dalam kitabnya, in fahuwa indahu, dan kitab itu berada di sisinya, fauqal aras, di atas aras, inna rahmati ghalabat ghadabi. Apa yang Allah tulis? Inna rahmati, sesungguhnya rahmat aku, ghalabat ghadabi, mengatasi kemurkaanku. Okey, hadis ini jelas. Jadi hadis ini membawa arti keterangan dia bahawa kasih sayang Allah lebih banyak daripada kemarahannya. Misalnya seorang manusia tetap dalam rahmat Allah sejak daripada dalam perut ibunya sampai ia besar, dan Allah tidak marah kepadanya melainkan setelah ia berakal dan melakukan dosa. Dalam perut, siapa yang menyampaikan makanan ke dalam janin kalau tidak Allah? Betul mak yang makan, tapi yang menyampaikan ke dalam janin, kita terpenjara dalam janin. Yang menyampaikan makanan ialah Allah. Itu tanda sayang Allah. Sampai ke dunia begitu ya. Bila Allah buat kita buat ke maksiat, tak ketika itu juga Allah SWT mendatangkan marah dia. Allah bagi tempoh. Kalau Allah cepatkan buat dosa dia, habis mati kita. Tapi Allah bagi tempoh.
Walakin akhiruha ila ajalin musamma. Allah bagi tempoh kepada tempoh yang tertentu. Umat Muhammad ni dibagi tempoh. Tempoh itu tujuannya apa? Untuk bagi peluang kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia setiap kali kita buat dosa teruslah taubat. Salahnya kita tak nak taubat dengan alasan takut terbuat lagi. Sebenarnya taubatlah. Kalau terbuat lagi memanglah kita ni manusia. Manusia la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu dinamakan insan kerana tidak sunyi daripada tersilap dan lupa. Kita tersilap, terbuat lagi dosa, taubat. Kita terlupa, buat dosa, taubat. Jangan tunggu dulu, himpun dulu. Mana kita tahu kita mati bila? Himpun tak taubat, mati kita. Jadi kita disuruh taubat kerana macam mana pemarahnya Tuhan, maka rahmat Allah mengatasi kemarahan dia. Dia murka kepada kita, tapi kita taubat, Allah ampunkan. Allah akan membentangkan tangan keampunannya di waktu malam bagi orang yang buat dosa di waktu siang. Dan Allah mengampunkan, Allah membentangkan keampunannya pada waktu siang bagi orang yang bermaksiat pada waktu malam. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum. Dan segeralah memohon keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi kita kena menyedari macam mana pemarah Tuhan, keampunan Allah, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan mengatasi kemarahan Allah SWT. Okey, sepatutnya kita masuk hadis ke 160. Kita dah baca Isra' dan Mi'raj. Kita masuk hadis 161. Hadis ke-161. Yang ini tentang kejadian manusia serta kesudahannya ditentukan oleh kitab. Jadi ini cerita tentang kejadian manusia, macam mana proses kejadian manusia, kemudian kesudahannya ditentukan oleh kitabnya. Semua kita ini telah ditentukan, telah ditulis di Lauh Mahfuz tentang ajal kita, rezeki kita, bahagia kita, celaka kita. Ini yang diterangkan oleh hadis ini. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi ini ialah sadiq, yang membenarkan. Al-masduq, yang dibenarkan. Nabi sendiri membenarkan, beriman dengan apa yang disampaikannya, dan Nabi juga dibenarkan oleh umat dia, oleh kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang kamu, yujma'u khalquhu, dihimpunkan kejadiannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk benih, dalam bentuk mani. Summa yakunu alaqatan, kemudian ia menjadi alaqah, seketul darah. Daripada mani tadi 40 hari, kemudian dia bertukar menjadi seketul darah. Misla dhalik, seumpama itu juga, yakni arba'ina yawman, 40 hari juga. Nutfah 40 hari, seketul darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan, kemudian ia menjadi mudrah, seketul darah, seketul daging. Daripada mani, seketul darah, seketul daging.
Misal zalik, seperti itu juga. Yakni 40 hari. Summa yab'atsullah. Kemudian mengutuskan oleh Allah malakan, satu malaikat. Fa yu'maru, lalu diperintah mereka itu bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat, 4 perintah. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, dikata kepada mereka itu, yakni Allah kata kepada mereka, perintah malaikat, uktubuhu amalahu, tulis amalannya. Dah tulis dah apa yang kita buat, amalan-amalan kita. Belum lahir lagi dah tulis dah. Masa tu kita baru 120 hari. 40 hari, 40, 120 hari. Dah ditulis dah. Warizqahu, dan ditulis rezeki. Berapa banyak rezeki kita dapat? Dah ditulis dah. Wa ajalahu, ajalnya berapa lama hidup kat dunia ni. Dah tulis dah. Wa syaqiyun, dan juga celakanya. Au sa'idun, ataupun bahagia. Ini celaka ke, bahagia ke, kafir ke, beriman ke, dah ditulis dah. Summa, kemudian yunfakhu fihi ruh, ditiup padanya roh. Maksudnya selepas 120 hari baru ada nyawa. Sebelum 120 hari, walaupun dia bertukar daripada mani kepada darah kepada daging, belum lagi ada nyawa. Nyawa ialah setelah 120 hari. Ini penemuan sains baru sekitar 1900 lebih Masihi baru jumpa teori. Tapi Quran telah menyatakan 1400 tahun yang dulu, lebih awal penemuan Islam. Jadi kalau 531 Masihi Nabi lahir, campur 40 tahun, 600 tahun lebih Masihi. Islam sudah menemui teori ini, telah menemui tentang kejadian teori janin ini. Sedangkan orang barat, pengkaji barat hanya menemui setelah 1100 lebih. Berarti kemudian terlalu lewat. Daripada 600 tahun lebih, 1900 lebih. Baru sangat ditemui tentang teori janin. Jadi ditiup roh ialah 120 hari. Sains membuktikan benda ini, mengiyakan. Bukan sains jumpa dulu, Islam jumpa dulu. Sains cuma mengiyakan dia. Yang membuat teori janin ni pun dia berpuluh-puluh tahun kaji, akhirnya ditemui teori ini. Tiba-tiba Al-Quran telah menceritakan lebih awal daripada dia menemui. Masuk Islam ni, masuk Islam ni, bagaimana dia mengkaji begitu lama, tapi Islam telah cerita lama dah, sebelum dia buat kaji lagi. Jadi 120 hari ditiup roh. Ditiup roh. Jadi kalau sebetulnya dari segi fatwanya, kalau perlu ada komplikasi seorang ibu mengandung, maka kalau nak gugurkan dia sebelum 120 hari. Mungkin kita mana ke darah tinggi ke, doktor kata tak boleh, ada penyakit kecacatan ke, gugurkan sebelum 120 hari. Kalau selepas 120 hari, silap ulama. Ada ulama kata boleh gugurkan, ada ulama kata tak boleh gugurkan, kerana dia telah ditiup roh. Termasuk dalam wala taqtulu auladakum, dengan bunuh anak kamu. Jadi siapa yang ada komplikasi, yang doktor kata tak, kalau mengandung, dia punya kesan implikasinya besar, sama ada anak tu cacat ke, atau ibunya akan mati. Maka kalau nak gugurkan, gugur sebelum 120 hari. Kerana 120 hari telah ditiupkan roh.
Yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan padanya roh. Habis cerita kejadian ya. Wa innar rajula minkum. Ini cerita lain pula. Sesungguhnya seorang di kalangan kamu la ya'malu ada tinggal sini ya. La ya'malu bi amali ahli jannah. Ada tinggal ya. La ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya lelaki seorang di kalangan kamu benar-benar dia beramal bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu, sehingga tidak jadilah antaranya wa bainal jannah, antaranya dan antar syurga, illa dira', melainkan satu hasta. Seperti dia sejak kecil buat baik, ahli masjid, berjamaah lagi, zikir ada, duha ada, qiyamul lail ada, beramal dengan amal ahli syurga. Sehingga dia dengan syurga setingkat, sehasta, zira', satu hasta. Dekat sangatlah syurga dia. Itu perumpamaan ya. Maksudnya dekatlah. Dia bila masa boleh syurga. Fayasbiqu alaihi kitabuhu. Kemudian didatangkan kepadanya kitabnya. Ada kaitannya tadi ya, kitab. Kitab dia menyatakan dia bukan ahli syurga. Dah tertulis dia itu neraka, ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar. Lalu Allah tidaklah orang buat jahat, orang buat baik tu masuk neraka. Tidaklah begitu. Allah buat ikut sunnah. Allah buang tabiatnya dia, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka. Orang kata buang tabiat ni. Dia nak mati pelik sikit. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ini ada tinggal. Mana tinggal? Okay. Patutnya fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia masuk ke dalam neraka. Ya. Dia beramal dengan ahli syurga, beramal ahli syurga. Sehingga dia dengan syurga itu dekat sangat. Tapi kitab dia menuliskan dia bukan ahli syurga. Dia ahli neraka. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini satu. Kemudian wa innar rajula fayamalu bi amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira'. Sehingga antara dia dengan neraka hanya sehasta saja. Dah sejak kecil buat dosa, buat maksiat, semua dosa dibuat. Memang confirm masuk neraka lah. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu dia pun didatangkan kitab kepadanya. Dalam kitab menyatakan dia bukan ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli jannah. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha. Lalu dia masuk dalam syurga. Ya. Di sini ada ralat Ada kalimah-kalimah yang cicir Okey. Jadi cerita tentang amalan. Ada orang beramal sejak kecil dengan amalan ahli syurga, tapi di akhir usia dia beramal dengan ahli neraka, amalan neraka. Allah masukkan dia dalam neraka. Ada pula sebaliknya, dia beramal dengan amalan ahli neraka sejak kecil sampailah nak mati. Tiba-tiba kitab mengatakan dia bukan ahli neraka. Telah tertulis dia itu ahli syurga. Lalu di hujung usianya Allah tukar keinginannya untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Lalu dia masuk syurga.
Di kalangan Bani Israel tersohor cerita ada dua orang adik-beradik. Seorang ni ahli maksiat. Yang abang ni ahli maksiat. Yang adik ni ahli ibadat. Dia duduk rumah 2 tingkat, abang kat bawah, adik di atas. Yang adik ni, cerita ni ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis. Yang adik ni duduk kat atas beribadat je tak habis. Habis solat lagi, habis solat lagi, habis tu baca kitab lagi, lepas tu duha lagi, lepas tu tahajud lagi, zikir lagi. Yang si abang ni pula maksiat di kerja dia. Judi, arak, perempuan, semua tak habis-habis. Sampai dekat nak mati. Satu ketika si adik ni berfikir, apalah abang aku buat kat bawah. Aku kalau boleh nak cuba rasa pula betapa nikmatnya kesenokan abang aku. Dia berniat, dia nak turun bawah, nak buat seperti apa abangnya buat. Yang abang pula terdetik masa itu juga, nak tengok adiknya, apalah adik aku buat ni bertahun-tahun. Yang abang berniat, nak tengok adik dia kat atas, dan dia nak tiru adik dia, apa yang dia buat. Solat ke, zikir ke, aku nak buat. Adik turun, abang pun naik. Tiba-tiba tergelincir kaki, kedua-duanya bertembung, jatuh. Dan kedua-duanya mati. Kedua-duanya mati. Datang malaikat Zabaniyah. Dia kata nak ambil abang ni masuk neraka. Malaikat Rahmah kata, aku nak bawa adik ni ke dalam syurga. Tiba-tiba Allah datangkan malaikat lain menjadi hakim. Tak boleh. Yang adik ni masuk neraka. Yang abang ni masuk syurga. Kenapa? Kerana ni niat. Di ujung usianya niat. Niat boleh menentukan. Sebab itu kita pun berdoa, selalu dia ajar, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutupkanlah, Allah makhtim lana, tutupkanlah bagi kehidupan kami bi husnil khatimah, dengan penutup yang baik. Wa la tahtim alaina, janganlah engkau tutup kehidupan kami bi su'il khatimah, dengan seburuk-buruk penutup. Jadi elok beramal, tapi berniat nak pergi kasino, nak pergi klub, dalam perjalanan mati, atau mati kat kelab malam. Tak pernah minum, cuba minum, mati tengah minum. Itu tanda su'ul khatimah. Ulama-ulama cukup takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab yang dikira bukan awal, yang dikira ialah penghujung. Jadi sebab itulah hadis ini menceritakan, jaga yang di hujung itu. Jangan kita buat pelik-pelik ketika usia kita di hujung malam, dah senja-senja kita buat pelik-pelik. Okay? Jadi kisah tadi, ulama berkata dengan niat saja sudah boleh merubah tentang khatimah, penutup seseorang. Tapi kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan umat Muhammad tidak begitu. Umat Bani Israel dengan niat je dah boleh menentukan di syurga ke neraka. Tapi umat Muhammad paling kurang dia beramal, sedikit dia beramal. Dia tak boleh niat je. Jadi kalau dia taubat, dia bertaubat sungguh. Kalau niat tak boleh. Tak ada pakai. Kemudian bila dia taubat, paling kurang dia sembahyang sunat, taubat 2 rakaat, baru boleh dikira sebagai husnul khatimah. Kalau niat aja tak cukup pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dia kena buat. Niat je tak boleh. Artinya kalau ada orang kafir, dia niat nak masuk Islam, selagi dia tidak mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia tetap kafir. Dia niat tidak cukup pada umat Muhammad, mesti
dipraktikkan. Okey, jadi ini tentang ciptaan ya. Teori yang namakan teori janin ya. Saya nak sebut juga ya. Bila bermulanya pandangan pandangan saintis ya menemukan teori ini ya. Jadi pendapat tentang teori janin ini telah dikemukakan oleh ilmuwan Itali ya, namanya Spallanzani ya, pada tahun 1775. Itu baru dia menyatakan ya. Sebelum tu Aristotle, Socrates, Plato ni ahli-ahli falsafah ya. Ada mereka katakan asal kejadian manusia itu daripada air ya, ada kejadian manusia daripada api ya, daripada bintang ya. Tapi yang menyatakan tentang kejadian manusia daripada mani ya, penemuan itu telah disebut oleh ahli ilmuwan Itali Spallanzani nama dia pada tahun 1775. Tapi belum ada teori lagi, baru menyatakan itu falsafah. Falsafah ni dia fikir dia tak ada makmal ya. Pada orang barat ataupun orang Islam, falsafah tu sama tinggi dengan agama. Pada kita agama yang satu, falsafah nombor dua. Falsafah apa dia? Cinta kepada kebenaran. Ya, falsafah. Ya. Saya minat belajar ni peringkat PhD ni minat pula tentang falsafah kena belajar apa falsafah kena hafal teori-teori falsafah jadi cerita falsafah. Jadi yang ni masih lagi di peringkat falsafah Spallanzani ni 1775. Seterusnya dikemukakan lagi pada tahun 1783. 1783. Artinya sedangkan kita 14 lebih. Kita lagi awal. Ini dikemukakan oleh 1783 oleh Wan bin Aden. Ini dia cuba membuktikan memang manusia dicipta daripada mani. Sebab pada ketika itu dah ada teori Darwin mengatakan manusia dan alam ini kesemuanya melalui teori evolusi perubahan. Maka Darwin mengatakan manusia berasal daripada monyet. Jadi kita setuju monyet dia seorang dia. Darwin daripada monyet. Kita tidak daripada monyet ya. Dia kata monyet itu mula-mula jalan bongkok, kemudian lama-lama dia tegak, bulu mereka kurang, akhirnya jadi manusia. Ini teori Darwin. Jadi ahli falsafah sendiri pun menolak teori Darwin ini. Plato, Socrates, Aristotle menolak teori Darwin ini. Kalau ahli falsafah sendiri menolak teori Darwin, jadi tentulah kita umat Islam lagi ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, takutlah Tuhan kamu yang mencipta kamu daripada jiwa yang satu, ini Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Ya Allah ciptakan daripada Adam isterinya. Daripada tulang rusuk belah kiri Allah ciptakan Hawa. Abasa minhuma, dan Allah kembang biakkan daripada Adam dan Hawa rijalan katsira, lelaki yang ramai, wa nisaa, dan perempuan, anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi kita pegang Quran, manusia dicipta awal manusia dicipta daripada tanah, ini Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Dalam surah hari Jumaat kita baca hal ata'ala insani hina min ad-dahr inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia min nutfah, daripada mani, amsyajin yang bercampur-campur ya. Kalau tadi tanah liat bercampur dengan tanah liat, dan
sains membuktikan kandungan nutfah sama, kandungannya yang terdapat dalam nutfah sama seperti apa yang terkandung dalam tanah. Manusia daripada tanah. Hatta nutfah itu kandungannya sama sedikit dengan tanah. Galiannya, garamnya, zat-zat dia semuanya sama dengan tanah. Jadi penemuan itu dijumpai pada tahun 1783. Kemudian antara 1888 1888 terlalu bab awal maksudnya baru lagi penemuan dia. Kalau saya pun 1965, bukan ada yang lebih awal lagi. Ayah-ayah kita. Jadi ini 188 hingga 1909. Bovary, ini nama saintis ni, membuktikan bahawa kromosom terpecah dan mengandungi karakter genetik yang berbeza-beza. Barulah dapat ditemukan daripada mani tadi ada kromosom ni pecah. Berikutnya pada tahun 1912, Morgan berhasil mendefinisikan peranan genetik tadi dalam proses genetik dan kewujudan gen tersebut di wilayah tertentu dalam kromosom. Kemudian dapat dikenal pula kromosom ni. Ada yang X, ada yang Y. Dari paparan sejarah di atas jelas menggambarkan bahawa umat manusia baru mengetahui bahawa janin tercipta dan dari percampuran sperma lelaki. Tercipta sperma lelaki dan ovum, telur perempuan baru sangat dijumpai, iaitu sekitar 1909 tentang kejadian manusia pada abad ke-18. Dan kesahihannya juga baru diperolehi pada permulaan abad ke-20. Berarti 1900 tahun lebih baru dijumpai tentang teori janin. Kemudian sementara itu berkurun-kurun tahun sebelumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan secara ilmiah dan tepat bahawa manusia diciptakan daripada sperma yang dicampurkan, yang disebut dalam Al-Quran nutfatin amsyajin. Inna khalaqnal insana, kami jadikan manusia min nutfatin amsyajin, daripada nutfah, benih yang bercampur. Nabtalihi, lalu kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi teori ini baru lagi ditemui. Okey. Ada riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang Yahudi lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sedang berbincang dengan para sahabat, bawa datang orang Yahudi. Orang-orang pula berkata kepada Yahudi itu, "Hai Yahudi, orang ini mengaku Nabi." Jadi orang Quraisy kata, "Yahudi, tengok ini Muhammad ni mengaku Nabi." Yahudi tersebut menjawab, "Sungguh aku akan menyoalnya tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Aku nak uji dia, kalau betul Nabi dia boleh jawab. Sebab ini Nabi dia boleh jawab." Kemudian Yahudi itu menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, "Hai Muhammad, daripada apakah manusia diciptakan?" Dia tanya Nabi. Kalau orang lain tak ada jawab ni, Nabi je boleh jawab. Lalu baginda menjawab, "Hai Yahudi, dari segala yang diciptakan, daripada sperma lelaki dan ovum perempuan." Nabi menjawab, manusia diciptakan daripada sperma, benih lelaki dan ovum perempuan. Sperma lelaki adalah sperma yang kental. Kita kena berhenti ikut SOP itu kan. Siap aja berhenti tu Okey, daripadanya terciptanya tulang dan urat saraf
manakala awam perempuan adalah awam yang lembut daripada terciptanya daging dan darah. Ya, jadi sperma lelaki, tulang, urat, saraf daripada benih lelaki. Sedangkan daging, darah daripada awam perempuan. Yahudi itu kemudiannya berdiri dan berkata, beginilah yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kami. Artinya umat-umat, nabi-nabi sebelum menceritakan tentang kejadian manusia. Jadi kemudian ahli sains menemukan pula teori X, Y kan. Kalau sebab lelaki ni dia kental, dia berubah dia punya genetik itu. Kalau Y bertemu perempuan hanya melahirkan X saja. Itu pun penemuan tu baru lagi. Y dengan X jadi anak lelaki. Kalau benih lelaki itu X, perempuan memang X dengan X bertemu dengan perempuan. Jadi janin perempuan. Ini yang sains berbangga penemuan itu, tapi sebenarnya Islam lebih awal daripada itu. Jadi rasanya begitu ya. Okey, kita kena berhenti ataupun berlanjut ya. Sabarlah, kalau kita berhenti kita berhenti lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta